Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, dan hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, yataqarabuz zaman. Zaman itu makin pendek, yang mana ia merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi bila antara tanda-tanda kiamat Nabi sebut pada para sahabat, antara yang mendengarnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bagi tahu kepada mereka, antara tanda-tanda kiamat yang taqarabuz zaman, masa makin pendek. Kita baru saja selesai bulan Ramadan. Lepas ni kita tak lama lagi kita akan menyambut Maulid Nabi. Lepas tu begitulah seterusnya, sedar tak sedar masuk bulan Ramadan yang akan datang. Dengan izin Allah kita masuk Ramadan akan datang. Nak bagi tahu pejam celik umur kita bertambah, waktu kita makin dekat dan makin dekat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tak lain dan tak bukan iaitu kematian. Wa yanqusul amal. Manakala antara tanda-tanda kiamat ni juga manusia makin berkurangan beramalan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mampu potong jam hampir 1 jam, 2 jam semata-mata nak sampai nak makan apa? Nak makan ketupat, nak makan lemang, nak makan kenduri, hanya semata-mata nak menyambut seruan rakan-rakan yang buat rumah terbuka. Saya daripada Bandar Baru Bangis, kalau selalunya sampai ke Shah Alam ini selalunya 45 minit. Hari ini 1 jam setengah. Kenapa? Jam. Sebab orang semua bakat berkejaran nak buat rumah terbuka Syawal sebelum masuk bulan seterusnya. Tak apa, bagus. Kita sanggup rendah jam, kita sanggup apa saja, tetapi malamnya nak singgah masjid susah. Padahal masjid dengan rumah dia hanya 5 minit, nak singgah tu payah. Nak bagi tahu wayang qusul amal. Zaman Nabi dulu para sahabat begitu bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah. Fursanum bin nahar. Di siang hari mereka itu gagah perkasa memperjuangkan agama Allah. Manakala di waktu malam manusia yang paling dekat dengan Allah iaitu dengan bertahajud. Wa yulqiyas syuh, dan dilemparkan kepada mereka kedekut. Ini sifat yang ketiga antara tanda-tanda akhir zaman. Dilempar dalam hati mereka ini kedekut. Makin duit ada, makin kedekut. Makin banyak duit masuk dalam akaun, makin sukar untuk keluar zakat, makin sukar untuk bersedekah, makin sukar untuk itu dan ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab dalam hati sudah ada penyakit, namanya penyakit kedekut. Ini tanda kiamat. Yang keempat, wa tuzhirul fitan. Manakala yang keempat, tanda-tanda kiamat akan berleluasa fitnah-fitnah di atas muka bumi. Sampaikan kita di negeri Selangor buat satu khutbah khusus hampir seminggu ke 2 minggu bincang tentang fitnah. 2 minggu yang lepas tentang fitnah, bahayanya fitnah. Baru-baru ni, kemarin dulu kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang bahayanya perpecahan dalam umat Islam. Ini fitnah. Yang mana tanda kiamat yang kelima, kata Nabi SAW, wa yukthirul haraj. Akan berlakunya pertempuran antara orang Islam dengan orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan masa yang singkat pada malam ini, saya tak nak bincang semuanya. Saya nak bincang satu je daripada semua fitnah-fitnah itu. Apa dia? Wa tuzhirul fitan. Fitnah. Yang mana fitnah ini tuan-tuan dan puan, kita akan hadapinya.
Saya akan hadapi fitnah, tuan-tuan akan hadapi fitnah, imam akan hadapi fitnah, ibu bapa akan hadapi fitnah, suami isteri akan hadapi fitnah, semua kita akan hadapi fitnah. Hatta Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan fitnah yang besar, termasuk antara suami dan isteri yang dinamakan satu masa itu fitnatul ifk. Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apakah fitnah yang akan kita hadapi. Selalunya kita akan letak dalam kepala kita, fitnah itu ialah orang membohongi kita dan menuduh kita benda yang kita tak buat. Itu fitnah. Selalunya kita letak itu sebahagian kecil daripada fitnah-fitnah yang banyak. Antara fitnah-fitnah yang kita kena hadapi ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang pertama disebut oleh para ulama, fitnah adamut tauhid. Fitnah manusia tanpa agama. Sekarang ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita diuji apabila ada golongan-golongan liberal, ada golongan-golongan yang mereka ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dia cuba mempertikaikan segala arahan Allah dalam Al-Quran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak, dia kata kenapa arak diharamkan? Why? Mabuk, kita minum sikit. Bukan semua minum mabuk. Ada orang dia minum sikit hanya nak bagi panas badan. Yang cakapnya orang pandai agama. Jadi maknanya diorang ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita akan berhadapan dengan golongan ini. Kenapa perlunya kita nak menghalang LGBT? Itu kan hak kebebasan yang Allah bagi tahu dalam Quran. Kata mereka, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Mereka salah memahami konteks Al-Quran. Mufti kata perkara itu tak boleh buat, haram. Dia orang kata kenapa haram? Dia orang mempertikaikan segala arahan-arahan Allah Azza wa Jalla yang dalam Al-Quran, yang dalam sunnah, manakala yang difatwakan apatah lagi. Dalam Al-Quran pun mereka pertikai, yang difatwakan oleh mufti-mufti lagilah mereka pertikai. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita menghadapi fitnah tauhid. Itu sebabnya kita dalam khutbah di negeri Selangor selalu kita bagi tahu, jauhi anak-anak kita, jauhi generasi kita daripada selain akidah ahli sunnah wal jamaah, selain daripada akidah syiah, selain daripada akidah murji'ah dan macam-macam lagi tuan-tuan. Sekarang ini kita menghadapinya. Itu sebabnya kata para ulama, hiya ibtila'un minallah lil muslimin khasatan dunal kafir. Fitnah ini yang hadapinya kita orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir itu memang dia dah berada dalam kekufuran. Mereka diuji dengan apa? Dengan kekufuran mereka tu. Allah dah hantar Rasul, Allah dah hantar Al-Quran, tapi mereka tidak mau kepada Islam. Itu hak mereka. Di akhirat mereka akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita yang dah berada dalam Islam, dah berada dalam agama Allah Azza wa Jalla, kita diuji untuk keluar daripada itu. Itu sebabnya ibtila' alal muslimin, satu ujian kepada orang-orang Islam. Baru-baru ni saya pergi ke Mesir, tuan-tuan. Mesir ni kalau tuan-tuan pergi, ini tempat-tempat lahirnya ulama-ulama, tuan-tuan. Mufti Datuk Tamyiz daripada Mesir, BA, MA Mesir. Datuk Timbalan Mufti Datuk Dr. Anha Opir, sahabat saya, BA Al-Azhar Mesir, Masters daripada Mesir, PhD di Jordan. Tuan-tuan, kita pergi dekat Mesir ni yang dinamakan sebagai Ummud Dunya, ibu dunia, sebab dengan jamnya, dengan kepadatan ulama'nya, dengan banyaknya sejarah-sejarah Islam, Al-Azhar merupakan satu, orang kata apa, satu lambang wakaf terhebat dunia. Selain daripada Oxford wakaf, walaupun dia bukan nama wakaf, tapi dia punya endowment, universiti yang dibina atas asas sumbangan.
Al-Azhar Al-Sharif dibina atas dasar wakaf, dan duit dia lebih banyak daripada duit negara Mesir tu sendiri. Kalau cerita sejarah panjang cerita tuan-tuan, Mesir kerajaan pernah pinjam duit Al-Azhar. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya sampai masuk ke dalam Mesir, saya sampai dekat sama Syekh, kawasan awalnya perairan. Sebab kami lalu melalui darat, masuk dalam kawasan perairan cukup cantik tuan-tuan. Kebetulan Allah bagi rezeki duduk dekat hotel-hotel yang 5 bintang. Tuan-tuan bayangkan, 2 hotel kami duduk, minum arak secara terbuka. Orang Arab minum arak, sampaikan saya tegur. Saya kata, anta muslim, kaifa tashrabul khamar? Kamu muslim, bagaimana kamu minum arak? Apa jawab dia? Akhi, khalina nashrab, biar kami minum, wa natubu ba'di, kami taubat selepas ini. Tengok, dia main taubat lepas ni tuan-tuan. Sedangkan Allah bagi tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal 1 minit pun takkan lambat. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena muhasabah macam mana nak hadapi. Ini ujian Allah kepada kita. Orang Arab minum arak secara terbuka, mereka mengucap 2 kalimah syahadah, di tangan mereka ada tasbih, tangan kiri mereka minum arak. Bagaimana tuan-tuan? Tidakkah ini dinamakan fitnah agama? Tuan-tuan, ini di negara Arab. Bagaimana negara kita? Kita pergi dekat Bukit Bintang, berapa banyak kelab-kelab malam. Bila kita pergi kat situ, kita tengok anak-anak Melayu Islam kita minum arak. Tak percaya, tanya kawan-kawan kita, adik-adik muda kita yang bawa Grab hari Sabtu dan Ahad di Bandar Metropolitan. Termasuk adik saya, pembawa Grab. Dia kata pukul 3 pagi dapat budak perempuan Islam Melayu mabuk dalam kereta dia. Tuan-tuan, that is reality. Islam tetapi minum arak. Ini dipanggil fitnah agama. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tengok Allah bagi tahu. Alif Lam Mim, satu perkataan yang tidak boleh ditafsirkan. Kita pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Nak bagi tahu hebatnya Al-Quran. Ahasiban nas, manusia ingat kamu ini akan dibiarkan setelah kamu beriman kepada Allah tanpa sebarang fitnah, tanpa sebarang ujian, lagi kamu akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah bagi tahu, bila aku bagi ujian kepada kamu, di sinilah akan lahirnya yang benar-benar ikhlas dalam agama dia dan orang yang tidak ikhlas dalam agama dia. Sebelum-sebelum ni dah nampak dah. Itu sebab masa perang Badar, dalam ramai-ramai sahabat, ada beberapa sahabat yang patah balik, tak nak perang dengan Quraisy. Kerana apa? Mereka diuji dengan ketakutan. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasih sekalian, ini ujian. Itu sebabnya kita jangan rasa gundah gulana. Sebab kita diuji, akan diuji. Saya akan diuji, imam-imam akan diuji, bilal-bilal akan diuji, mufti akan diuji, timbalan-timbalan mufti akan diuji, semua orang agama akan diuji, orang Islam akan diuji. Oleh sebab itu kita kena menjaga-jaga. Sahabat-sahabat kita kat luar sana bau-bau ni kecoh. Ada artis buka tudung, ada artis tutup pakai tudung. Dia sama banyak. Yang mula pakai, alhamdulillah. Yang buka balik pun ada juga. Tuan-tuan, itu ujian. Apa tanggungjawab kita? Maki bukan jalannya. Kita tak boleh nak hina, nak maki mereka, sebab Allah dah bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang. Yang bagi hidayah Allah. Allah tarik sikit hidayah daripadanya. Akhirnya dia jadi orang yang sedikit melakukan kesilapan. Apa tanggungjawab kita? Menegur.
Apa tanggungjawab kita? Teruskan dakwah. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan, sedih. Di negara kita ni ada 19,000 masjid dan surau yang diangkat jadi surau Jumaat. Cuba kita bayangkan, negara kita ni dah bina berapa banyak masjid. Masjid saja dekat 6,000 lebih, dekat 7,000, termasuk Masjid Shah Alam ni. Kalau nak ikutkan, imam mesti give up, tuan. Imam 1 give up, imam 2 give up, AJK semua give up. Sebab apa? Sebesar-besar masjid ini yang sembahyang hanya 4 saf. Kenapa, tuan-tuan? Ini ujian. Ujian. Surau, setiap taman-taman nak kepada surau, nak kepada masjid. Bila ada surau dibina dengan duit kutipan, tetapi malangnya bila sampai saja masjid atau surau itu telah dibuka, hanya datang 5-6 saf saja. Itu pun paling banyak itu, tuan-tuan. Tapi pada bulan Ramadan, orang boleh melimpah sampai atas jalan raya. Mana datang mereka? Ini ujian. Itu sebabnya, tuan-tuan, setiap kita akan diuji. Sekarang ni kita diuji dengan macam-macam untuk menduga keimanan dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla.